Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha. Dr. Zura hilang lah. Dr. Jamil, dekan-dekan yang lain, Ustaz Ismail pun ada, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita bincang satu isu yang biasa saya perjuangkan, iaitu pentingnya kita menilai status sesebuah hadis. Tajuk yang diberi pada saya adalah satu tajuk yang besar, iaitu menilai sanad. Tadi kita pun dengar dah, kan? Dr. Azwira sebut, kalau buka kitab-kitab ilal, memang perbahasan yang banyak, lebih daripada 80% para ulama hadis akan bincang dari sudut penilaian sanad. Cuma bukanlah bermakna bila kita keluar je daripada auditorium ini, kita terus jadi mujtahid mutlak dalam hadis, ataupun jadi amirul mukminin dalam hadis. Taklah. Tetapi ia memberikan sedikit gambaran kepada hadirin dan hadirat bagaimana ulama di zaman dulu berusaha untuk memastikan hadis itu sampai kepada kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ternafi daripadanya kedhaifan. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang dipanggil sebagai sanad, ada yang dipanggil sebagai matan. Tadi Dr. Azwira dah bincang tentang matan. Perbahasan tentang matan, iaitu teks yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nak memastikan teks itu betul, di sana ada kriteria yang diletakkan oleh para ulama. Teks itu mesti dibanding dengan neraca-neraca yang tertentu, yang kita panggil sebagai maqayis naqdil matan. Tapi sebelum nak pergi tengok teks, sebelum nak kaji tentang teks, para ulama hadis memulakan dengan kritik sanad dulu. Kerana sanad ni, sebelum, kalau kita baca hadis, sebelum kita nak jumpa matan, kita jumpa sanad dulu. Kan? Jadi tak perlu penat-penat nak tengok matan kalau sanadnya memang bermasalah. Kalau sanadnya memang bermasalah dan tak ada orang lain riwayat, melainkan dia saja, itu petanda yang menunjukkan matan itu bermasalah. Hadis itu bermasalah. Dan saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, hadirin hadirat semua, saya nak sebut, ilmu hadis ni, neraca penilaian hadis, ia merupakan satu ilmu akli bahat, kita boleh kata. Akli mujarrad. Betul-betul perbahasan akal kalau ilmu kritik sanad. Kenapa saya sebut macam tu? Mungkin ada yang tak setuju. Ada yang kata, oh ini telah mendahulukan akal berbanding nas. Sebenarnya tak. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW sebut benda yang umum. Kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Kafa bil mar'i kadhiban. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta apabila dia sebar semua benda yang dia dengar. Kan? Allah Subhanahu wa taala pun sebut dalam Quran tentang kepentingan menilai sesebuah berita yang sampai. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila orang fasik datang kepada kamu membawa cerita, maka semak, tabayyun. Ada tak dia Allah Ta'ala perincikan macam mana cara kita nak tabayyun? Kalau kita tengok dalam Quran tak ada. Dengan cara yang terperinci tak ada.
Bila kita tengok dalam hadis, tidak ada cara yang diperincikan. Cuma adalah, kalau kita tengok tu, bukanlah terperinci, tapi ada. Contohnya macam hadis Nabi SAW yang Nabi kritik teks berita yang sampai kat dia. Contohnya macam ada seorang Yahudi yang ditangkap oleh orang Islam pada masa tu. Maka pada masa tu orang Islam tanya, mana harta yang kau bawa lari? Dia kata dah habis. Adhabathu al-hurub wan nafaqat. Harta tu dah habis dah sebab perang banyak. Dan perbelanjaan telah menghabiskannya. Kami dah belanja habis dah. Tiba-tiba dalam hadis tu Nabi kata apa? Al-ahdu qarib wal malu aksaru min zalik. Tak mungkin habis kot. Jaraknya sikit, tempohnya pendek. Sedangkan harta banyak. Ini mustahil bagi akal. Ini satu yang pelik bagi akal. Maka bermulalah kritik matan yang disebut tadi, panjang oleh Dr. Azwira tadilah. Maka bila masuk zaman terkemudian, masuk zaman Abu Hurairah, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, maka para sahabat mulakan kritikan terhadap sanad. Sehingga kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila dia melihat hadis-hadis yang pelik-pelik yang disebarkan daripada Nabi SAW, maka pada masa tu dia tengok, dia dah mula kaji sanad. Dia tengok perawi demi perawi. Sehingga kan ada seorang anak murid dia, Bushair al-Adawi, dia mengatakan, dia membacakan hadis kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas buat tak layan, buat tak dengar. Sehingga kan Bushair kata, ya Ibnu Abbas, mali la araka tasma' li hadisi uhaddisuka bi hadisin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Hai Ibnu Abbas, kenapa saya tengok kamu tak dengar pun hadis yang saya baca? Saya bacakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu buat tak dengar. Buat tak peduli. Kata Ibnu Abbas, inna kunna marratan idza sami'na hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina walakin lamma rakiban nas as-sa'ba waz-zalul falam nasma illa mimman na'rif. Kata Ibnu Abbas, dulu kami kalau dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata kami untuk tengok. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan tadah telinga kami untuk dengar. Tapi ketika mana di zaman ini orang dah mula menunggang macam-macam. Falamma rakiban nas as-sa'ba waz-zalul, pada zaman ni orang dah mula menunggang. Disebut rupanya perkataan menunggang ni lama dah. Orang dah mula menunggang. Yang liar pun dia tunggang, yang jinak pun dia tunggang. Ini perkataan kinayah. Ini perkataan metafora. Maksudnya hadis yang kita kenal, hadis yang jinak dengan kita, yang kita biasa dengar, pun orang bawa, orang baca. Hadis yang pelik, yang liar, yang kita tak biasa jumpa, pun dia bawakan, dia sebarkan. Pada masa tu kata Ibnu Abbas, kami tidak dengar melainkan daripada orang yang kami kenal. Maka bermula kritikan sanad. Maka pada masa tu imam-imam hadis, antaranya Imam Malik, menyebutkan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Kamu tengok daripada mana kamu ambil. Tengok daripada siapa kamu ambil ilmu ini. Sebab itu Imam Malik kata, laqad adraktu inda hadhil asatin 70 rajulan kullu wahidin minhum yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama akhadtum minhum syai'a wa inna ahadahum law i'tumina ala baiti malil muslimin lakana amina walakin laysu min ashabi hadha sya'an. Imam Malik menyebutkan,
kami ataupun aku berjumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi. Aku berjumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi ni 70 orang. Setiap daripada mereka menyebutkan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Masuk kat tiang-tiang Masjid Nabawi ni ada kuliah-kuliah agama. Tok guru baca hadis belaka. Fama akhadtu minhum syai'a. Tapi aku tak ambil hadis daripada mereka. Seorang pun daripada mereka aku tak ambil hadisnya. Wa inna ahadahum, dan setiap seorang daripada mereka, lawi tumina ala baiti malil muslimin lakana amina, yang mana kalau diberi amanah untuk menjaga baitul mal, untuk menjaga harta, untuk menjaga harta zakat, lakana amina, mereka amanah, orang baik. Mereka orang baik. Walakin laisu min ashabi hadha sya'an, tapi mereka bukan pakar dalam bidang ini. Sebab itu ulama hadis zaman dulu dia buat satu kaedah. Abdul Rahman bin Mahdi menyebutkan satu kaedah. Dia kata apa? Khislatan la yahsunu fiha husnul dhann. Al-hukmum al-qadha wal hadis. Dua benda. Dua perkara, dua bidang yang tak boleh kita bersangka baik. Tak bagus kalau sangka baik. Sangka baik ni bagus. Kita disuruh sangka baik. Tapi ada dua tempat sangka baik ni tak berapa nak elok. Al-qadha wal hadis. Dalam urusan mahkamah, kan urusan mahkamah, katalah saya jadi hakim. Tuan-tuan datang kata, Tuan Hakim, saya yang Arif, saya nak apa? Saya nak buat aduan sikit lah. Saya nak dakwa orang ni. Hakim pun kata, apa awak ni? Sangka baiklah sikit. Dia kan bagus. Maka kes tak berjalan. Orang mengadu apa pun, sangka baiklah. Kita sesama Muslim, berdamailah. Dia jadi kes tak berjalan lah, kan? Awak sebagai seorang isteri, sangka baik dengan suami. Dia kata, sangka baik apa? Saya nak makan pun dia tak bagi nafkah. Sangka baik. Kacau. Kena jalanlah kes. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis. Hadis pun tak boleh sangka baik. Maksud dalam periwayatan hadis. Semata-mata perawi itu baik, semata-mata perawi itu salih, tak menjadikan riwayatnya betul. Ini yang kadang-kadang kita terjebak, terbabas. Orang awam ni dia selalu terbabas. Tengok tok guru, ceramah sikit menangis, ceramah sikit menangis. Maka dia kata, ish, baguslah. Ni mesti orang salih. Betul lah, memang dia orang salih. Tapi tak semesti yang dia baca tu betul. Bahkan sebahagian kadang-kadang keturunan Nabi pula tu. Kan? Bila dia baca hadis, mestilah betul dia cucu Nabi. Hang siapa? Mamak. Diam. Contoh. Contohlah kan. Ada keturunan Nabi, sahabat Ustaz Syed kita ada sini. Kan? Sebab itu Imam Malik rahimahullah, dia meninggalkan riwayat. Walaupun pada peringkat awal dia bersangka baik dengan Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Tapi bila dia tengok riwayat-riwayat Abdul Karim ni banyak yang salah, ingatan tak kuat. Akhirnya dia kata apa? Gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Aku terpedaya dengan dia banyak menangis kat masjid. Maksud dia banyak menangis tu dia orang saleh. Duduk kat masjid menangis. Duduk kat masjid menangis. Sebab dia menginsafi diri, muhasabah diri. Kalau kita tengok orang menangis kat masjid, pergi masjid je menangis. Pergi masjid je menangis. Orang baik lah tu. Dia tanya pasal apa? Saya muhasabah diri, banyak dosa saya. Orang baik. Tapi orang baik tak semestinya tekun dalam periwayatan. Orang baik tak semestinya siqah dalam nukilan. Kadang-kadang anak murid kita ni pensyarah-pensyarah pun ramai kak. Kadang-kadang anak murid kita tengok, oh baguslah anak murid dia, bagus, baik. Tapi tak semesti cemerlang. Baik itu baiklah, cemerlang isu yang lain. Sebab itu ulama hadis, ni saya dah masuk tajuk Dr. Kamilin pula ni. Sebab tu dalam hadis dia ada dua. Al-adalah wa dhabt. Adalah itu dari sudut peribadi dia, pegangan agama dia, saleh dia,
Tapi itu tak cukup. Dia mesti dhabt. Dia mesti ada satu lagi yang kita panggil dhabt. Apa itu dhabt? Dhabt apa dhabt? Biasa orang Melayu dia panggil dhabt, biasa orang Melayu panggil hafalan kan? Tapi dhabt bukan hanya hafalan. Dhabt ni maksudnya ta'ahudul hadis. Min hina sama'ihi ila waqti adaihi. Dia pelihara hadis tu elok-elok. Bermula daripada waktu dia terima hadis tu sehinggalah waktu dia sampaikan. Boleh jadi dia hafal, boleh jadi dia tulis dalam kitab. Sebab orang sekarang ni bila cerita pasal hadis, dia akan tanya kita, berapa ribu hadis hang hafal? Tok guru saya boleh hafal 100,000 hadis. Kita pun heran. 100,000 hadis tok guru hang hafal? Hadis sahih baru 20,000 lebih. Hafal hadis palsu sekali ke? Kadang-kadang tu dakwaan je lah. Sampai 100,000 hadis kita pun heran. Mana dia dapat 100,000 tu? Tu yang kadang-kadang bila kita dengar dia ceramah, hadis palsu je keluar. Mungkin dia tak hafal hadis palsu sekali agaknya. Tapi tu zaman dulu yang Imam Bukhari hafal ratus-ratus ribu tu, itu sanad sekali. Kerana ulama zaman dulu, satu hadis dikira satu sanad. Kadang-kadang satu matan ada 10 sanad. Sanad-sanad tu dia hafal sekali. Yang mana pada zaman ni bukan main susah lah. Sebab zaman dulu mudah lah nak hafal. Dia pendek. Sanad tu pendek. Zaman sekarang, satu sanad pun kadang-kadang sampai 1 A4 muka surat. Boleh hafal? Susah sikit nak hafal. Makan Ajinomoto pun banyak masa tu kan. Jadi, kita susah sikit nak hafal. Jadi, dhabt maksudnya kejituan. Pemeliharaan yang baik. Sama ada dia pelihara berdasarkan hafalan dia ataupun dia pelihara berdasarkan ingatan dia. Catatan dia. Kalau dia catat, dia jaga buku dia elok-elok supaya tidak dimasukkan dengan sesuatu yang bukan catatan dia. Ini yang berlaku pada Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid umpamanya perawi Bukhari, bagus, hebat, tapi bila dia riwayat daripada orang Basrah, riwayatnya perlu disemak dan diselidik. Kenapa? Kerana Ma'mar bila pergi ke Basrah, dia tak bawa buku catatan dia. Jadi bila dia pergi ke Basrah, dia dengar hadis daripada orang Basrah, dia tak ada tempat nak catat. Dia tak tulis. Dia cuma hafal. Bila dia balik ke Yaman, dia baca hadis daripada orang Basrah, riwayat dia dengan riwayat orang Basrah daripada Tok Guru Basrah bercanggah. Maka sebab itu para ulama buat kaedah, mana-mana riwayat yang Ma'mar riwayat daripada orang Basrah perlu diteliti. Perlu disemak. Takut-takut dia tersilap kerana dia pergi sana tak bawa buku catatan. Kemudian riwayat orang Basrah daripada Ma'mar. Sebab Ma'mar ni ulama besar. Jadi bila dia pergi Basrah, biasalah orang minta bagi buat majlis sama hadis. Sebab dia muhaddisin kan. Bila pergi, orang tahu dia pergi. Oh, dia dah ada kat Basrah. Orang pun minta, boleh tak baca buat majlis sama? Buatlah kuliah baca hadis. Jadi dia tak bawa buku. Buku hadis dia tak bawa. Jadi dia pun baca berdasarkan ingatan dia. Sebahagian daripada apa yang dia baca tu tersilap, tersalah. Jadi sebab itu kalau orang Basrah riwayat daripada Ma'mar, ulama hadis kata kena check, tengok orang lain ada tak riwayat yang macam yang sama. Kalau tak ada, seorang-seorang dia je. Itu menunjukkan mungkin berlaku sedikit kesilapan dalam periwayatan. Okey, itulah mukadimah sikit. Bila kita sebut tentang sanad, saya tak mau pergi panjang-panjang lah, masa pun tak apa nak banyak. Ni sampai ke apa? 10.55 ke 10? 10.50. 10.50? Setengah jam ni. Ini memang tak boleh jadi mujtahid apa ni. Sanad ni salah silah perawi yang nak sampai ke matan. Okey. Kepentingan sanad saya dah sebut tadi. Di sana ada banyak hadis-hadis yang dikategorikan dhaif dan diletakkan nama yang tertentu disebabkan oleh kerana sanad dia. Sebahagiannya kerana
perawi dia, jarh wa ta'dil. Yang ni Dr. Kamili akan sebut nanti, panjang. Saya cuma nak fokus kepada ittisal wal inqita'. Dari sudut sambung sanad, kita kena tahu. Bila nak nilai hadis, kita mesti pergi step by step. Sebab ini pelajar-pelajar ilmu, mungkin ada pelajar-pelajar ilmu hadis. Kadang-kadang dia confuse. Dia kata macam mana nak nilai hadis? Nilai hadis ni kena tengok step by step. Kan kita ada 5. Pertama kena tengok adalah. Yang ni jarh wa ta'dil lah. Kemudian kena tengok dhabt. Dhabt pun dalam kitab rijal jugalah. Jarh wa ta'dil. Kemudian kena tengok ittisal. Ittisal ni maksudnya kena bersambung sanad tu. Bersambung. Orang ni betul-betul jumpa dengan orang ni. Orang ni jumpa dengan orang ni. Sampailah kepada Nabi SAW. Dia tak boleh ada gap. Dia tak boleh ada terputus. Kalau saya nak riwayat sesuatu daripada orang yang saya sebut namanya dalam sanad, tiba-tiba saya tak pernah jumpa dia. Orang kan kata, hang dengar pada mana? Duk sembang-sembang ni, hang dengar betul ke daripada dia? Benda ni akli. Benda ni akal kata benda yang sama. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi. Ilmu hadis adalah ilmu yang bersandarkan kepada akal. Penilaian hadis tu akal. Kerana syarak hanya letakkan prinsip umum. Semak. Siasat. Macam mana cara nak semak? Akal lah tentukan. Kalau dah ramai-ramai orang yang dalam, ramai-ramai orang yang riwayat hadis, dia seorang je bawa hadis tu. Dan dia pun taklah kuat sangat. Kita pun sama. Pelajar-pelajar KUIPS. Kan kawan-kawan dia baru nak siap-siap pergi asrama apa ni daripada hostel nak pergi ke kelas, tiba-tiba dia balik. Kita kata, pasal apa you balik? Pasal entah balik cepat sangat? Dia kata, kelas tak ada hari ni. Kita pun tengok, dia ni kaki bohong juga. Kita tengok semua kawan-kawan pergi, dia seorang je balik. Kan? Dia seorang je balik. Kata, betul ke? Betul, kelas tak ada hari ni. Jangan pergi. Dia jenis kaki bohong. Kita nak semak tak pada orang lain? Masa tu kita dah mula ambil telefon. Nak telefon yang seorang lagi, yang siqah sikit. Betul ke kelas tak ada hari ni? Tak betul, kelas ada. Ni pensyarah baru nak masuk ni, mari cepat. Hang kencing aku no. Benda ni semua orang buat. Bila masuk tentang perbahasan hadis ahad dan hadis mutawatir umpamanya. Walaupun adalah sikit perbahasan di kalangan ulama hadis, mutawatir dengan ahad ni betul ke perbahasan ilmu hadis? Ke dia perbahasan ilmu kalam? Kerana kalau kita tengok di zaman awal dulu, di zaman Al-Imamul Hakim, bahkan di zaman Imam Syafi'i, dia tak bahas panjang pun tentang mutawatir ni. Bahkan Imam Syafi'i kata ilmu kafah anil kafah kan. Riwayat kafah anil kafah. Tapi Imam Syafi'i banyak fokus kepada khabarul wahid ataupun khabarul khasah. Dan Imam Syafi'i bagi dalil yang macam-macam. Nak kata hadis ahad ni boleh pakai. Dan orang yang pertama yang memasukkan perbahasan mutawatir dan ahad ni secara detail, sekadar pengetahuan saya lah, adalah Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi. Dan dia tu ada naz'ah usuliyah sikit. Dia ada terkesan dengan usul fiqh sikit. Sebab tu perbahasan mutawatir dengan tak mutawatir ni sebenarnya akli. Ulama hadis zaman dulu tak bincang bahas panjang sangat. Sebab apa? Sebab benda tu akal. Makcik-makcik yang dekat kampung tahu kalau berita tu sampai kepada tahap mutawatir, berita tu betul. Pergilah tanya. Makcik, saya nak tanya satu soalan. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-10? Siapa PMX? Makcik kata, saya ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pun tanya, ada sanad? Dia pun pening, sanad tu apa? Taklah makcik sebut Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Ada bukti? Pernah tengok ke dekat Seri Perdana tu? Dia kata tak ada lah, tapi ramai yang cakap macam tu sampai keluar kat TV, kat surat khabar pun keluar. Takkan tak betul? Makcik, kita kena semak betul-betul. Jangan main cakap je. Jangan percaya tu semua. Media sosial, media masa boleh jadi tipu, boleh jadi silap. Makcik kata, kamu ni kalau bebal, janganlah tunjuk sangat. Ramai yang cakap macam tu. Takkanlah silap. Hari-hari makcik tengok muka dia je keluar kat TV. Makcik tahu tentang perbahasan ilmu mutawatir. Walaupun dia tak tahu mutawatir. Kata makcik, yang makcik sebut ni, khabar tu dah sampai tahap mutawatir. Dia pun kerut dahi. Mutawatir tu apa? Tapi makcik
tahu bila sampai pada tahap mutawatir tak perlu semak dah, berita ni confirm betul. Tapi kalau seorang dua bawa cerita, dia tengah menunggu keputusan PRU, tiba-tiba satu orang datang, Don kita YB ni menang. Dia pun kata, betul? Betul. Jap, semak dulu. Itu khabar ahad. Tak sampai mutawatir lagi. Dia kena semak. Sebab takut nanti kira balik. Blackout pula. Macam-macam PRU kan? Maka di sana ada macam-macam nama. Macam-macam nama. Siapa yang belajar degree ke diploma ke, sama jugalah macam zaman saya dulu, masa tak minat ilmu hadis dulu. Kan, tapi alhamdulillah sekarang ni minat sikitlah. Dia ada nama-nama yang khusus. Kadang-kadang kita stres. Hadis sahih ada berapa nama? Adik-adik pelajar Kuips, hadis sahih ada berapa nama? Sahih li zati, sahih li ghairi. Dua je kan? Hadis dhaif ada berapa nama? Ada dhaif li zati, dhaif li ghairi? Mana ada? Dhaif ada macam-macam nama. Ada yang dipanggil musahaf, ada yang dipanggil muharraf, ada yang dipanggil muttarib, ada yang panggil ma'lul, ada yang dipanggil munqati', ada yang dipanggil mursal. Jadi kita stres. Sebab apa nak masuk exam kena hafal definisi ni. Pensyarah saya pula zaman tu, jangan ada satu perkataan pun gugur dalam definisi. Sampai setiap langkah tu kita kira. Satu perkataan. Ini perkataan dia. Jangan ada yang gugur. Sedangkan benda tu dhaif. Kalau pakai pun. Sampai dalam hati kata, apa banyak-banyak sangat nama dhaif ni? Buku dhaif sudahlah. Tapi kerana ulama hadis zaman dulu, mereka nak bezakan. Bila sebut nama ni, hadis ini dikategorikan sebagai mursal. Tak payah bagi tahu kat orang dah. Kenapa dia? Apa sebab kedhaifan dia? Sebab kalau orang, bila kita kata hadis ni dhaif, mesti orang tanya, pasal apa dhaif? Dia bubuh nama siap-siap. Hadha hadisun mursal. Hadis ni mursal. Sebut mursal orang tahu dah apa sebab kedhaifan dia. Maka sebab itu ada nama yang pelbagai. Ada yang dipanggil sebagai munqati'. Munqati' ni sanad terputus. Di mana-mana pun dia terputus tak kisah. Yang penting terputus. Maksud sanad telah dikaji. Perawi ni tak pernah jumpa dengan perawi ni. Perawi ni mati dulu sebelum perawi ni baligh ataupun sebelum perawi ni mumayyiz, dan sanad terputus, gugur. Sehingga datang bukti lain. Kita kenal siapa yang berada di tengah-tengah tu. Kalau ada, kena semak siapa tengah-tengah tu. Kerana tak mungkin dia ambil daripada orang yang dah mati di zaman dia menjadi penuntut ilmu. Akli. Ilmu yang berkaitan dengan akal. Mursal umpamanya. Hadis mursal. Macam-macam tafsiran hadis mursal. Dan di antara hadis, di antara definisi yang terbaik yang ada, hadis mursal ialah ma rafa'ahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tabi'i angkat terus kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan nama sahabat. Para ulama hadis berbincang. Walaupun majoriti fuqaha menerima dan beramal dengan hadis ini, cuma Ibn Rajab sebut, dia kata, sekadar menerima dan beramal tidak bermakna mereka mengiktiraf kesahihan. Kerana kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang diamalkan, walaupun dia dhaif ringan, dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh para fuqaha. Cuma saya nak beritahu, hadis mursal ni dikategorikan oleh ulama hadis sebagai hadis dhaif. Sebab apa? Sebab hadis mursal tabi'i riwayat daripada Nabi. Tengah-tengah tu ada gap. Sebab tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Boleh jadi dia ambil daripada sahabat. Kalau dia ambil daripada sahabat, clear lah. Kan, kalau dia ambil daripada sahabat, okey lah. Sebab sahabat tak bohong. Sahabat jujur. Tapi boleh jadi dia ambil daripada tabi'i lain. Tabi'i lain tu ambil daripada sahabat. Kalau dia ambil daripada tabi'i lain, ini masalah. Kerana mungkin ada tabi'i yang ingatan dia lemah. Jadi sebab itu ulama hadis tolak riwayat mursal. Melainkan Imam Syafi'i dia bahas panjang sikit lah. Dia letakkan qara'in, dia letakkan petunjuk-petunjuk nak menguatkan riwayat tu. Tapi ketat syarat tu sebelum nak terima. Walaupun tabi'in yang riwayat. Okey. Kemudian kita ada al-mu'dhal.
Al-mu'dal ni sanad terputus. Di mana-mana pun dia terputus. Rawiyan fa'aksar ala tawali. Dua orang perawi ataupun lebih gugur secara serentak dalam sanad. Maksud mu'dal ni, dia lemah dia tu kuat sikit. Sebab dua orang gugur secara berturut-turut. Lagi jauh sanad tu putus. Gap tu lagi jauh. Dua orang ataupun lebih. Hadis tu dijadikan sebagai kategori dhaif disebabkan sanad terputus. Kemudian kita ada mudallas. Hadis mudallas, maksud hadis terputus sanad. Tapi terputus sanad tu secara tersembunyi. Susah nak kenal pasti. Yang ni saya akan hurai nanti. Kalau masa cukup, ada 10 minit lagi. Kemudian kita ada mu'allaq. Mu'allaq hadis yang tergantung. Kalau mursal tadi terputus atas. Seolah-olah macam kita main layang, dia putus ke ujung. So dia terlepas. Kalau mu'allaq ni daripada bawah ni. Orang hadis panggil daripada pangkal lah. Dia macam tergantung. Hadis tu daripada atas sampai ke bawah kita pegang dengan sanad dia. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi kan. Jadi sanad daripada Nabi tu sampai kat kita. Nabi kat atas. Sampai kat kita, kita pegang sanad tu. Kalau terputus di pangkal, kita panggil mu'allaq. Sama ada seorang ataupun lebih. Mungkin sampai ke atas, sampai ke Nabi. Bila Imam Bukhari riwayat dalam sahih, sebut dalam sahih dia, bukan riwayat. Bila Imam Bukhari sebut dalam sahih dia, qala an-Nabi ataupun qala Ibn Abbas, ni hadis mu'allaq. Ulama bahas panjang. Mu'allaq dalam sahih Bukhari ni sahih ke tidak? Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Menurut penelitian Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Taghliqut Ta'liq. Baik. Kemudian kita ada Al-Mursal Al-Khafi. Mursal Khafi ni apa dia? Mursal Khafi ni mursal yang tersembunyi. Satu orang perawi riwayat daripada orang yang sezaman dengan dia, tapi dia tak pernah jumpa orang tu. Dia riwayat dengan orang sezaman, tapi orang tu, mereka berdua tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa. Yang ni susah sikit sebab dia dipanggil khafi, tersembunyi. Terputus yang tersembunyi. Okey. Kita masuk sikit perbahasan yang lebih dalam. Macam mana nak menentukan sanad bersambung? Siapa-siapa yang belajar hadis, dia tahu. Di sana ada 3 mazhab dalam nak menentukan sanad bersambung. Pertama yang kita biasa dengar, syarat Al-Imam Al-Bukhari, dan syarat ni juga dikata syarat Ali bin Al-Madini, guru dia. Yang mana syarat Imam Bukhari dikatakan subutul liqa. Mesti ada bukti seorang perawi itu bertemu dengan guru dia. Katalah saya riwayat daripada Ustaz Hafiz. Ulama zaman kemudian nanti bila tengok riwayat kami berdua, dia tengok sezaman. Dua-dua duduk di Perlis. Seorang duduk kat Kuala Perlis, seorang duduk kat Kangak. Dia orang kata Imam Bukhari punya syarat tak cukup hanya sekadar duduk di satu negeri. Tak cukup hanya sekadar duduk sezaman. Mesti ada subutul liqa. Apa itu subutul liqa? Ada bukti. Saya pernah jumpa dia. Itu dikatakan mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Cuma Ibn Rushd dia tafsir sikit, lain sikit, dia kata Bukhari punya mazhab subutus sama', bukan subutul liqa. Jumpa je tak cukup, dia kata. Bukhari mesti subutus sama', jumpa dan dengar. Kerana kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab ilal, kadang-kadang dia ada sebut. Dia kata ra'ahu walam yasma' minhu. Dia jumpa tapi dia tak pernah dengar. Ada juga ulama yang kata ini syarat Bukhari tapi bukan dalam semua syarat. Syarat Bukhari dalam sahih saja. Okey, syarat Muslim. Syarat Muslim panjang sikit. Cuma saya nak hurai sikit. Siapa yang baca muqaddimah Sahih Muslim, baca muqaddimah Sahih Muslim. Dalam kitab muqaddimah Sahih Muslim ni, Imam Muslim menyerang pandangan yang dikatakan itu pandangan Bukhari. Bahkan perkataan Imam Muslim ketika mengkritik pandangan ni sangat keras. Sehingga Imam Muslim kata, sebahagian orang yang mendakwa dirinya termasuk dalam kalangan ahli ilmu mendakwa bahawasanya syarat nak jadi sahih mesti ada subutul liqa. Jadi orang-orang yang baca muqaddimah Sahih Muslim, dia orang macam tertanya-tanya,
sebenarnya Imam Muslim ni sedang serang siapa? Dia serang siapa? Kan? Adalah seorang ulama nama dia Al-Qadhi Iyad. Dalam kitab Ikmalul Mu'lim, Qadhi Iyad kata, yang dimaksudkan oleh Imam Muslim tu adalah Imam Bukhari. Jadi bila Qadhi Iyad sebut macam tu, pandangan Qadhi Iyad ni terus jadi masyhur. Terus orang kata, oh, sebenarnya ada 2 mazhab. Paling kurang, sebenarnya 3. Tapi yang 3 tu, tadi subutus sama' tadi tu. Dikatakan itu mazhab yang dipegang oleh Abu Hatim. So ada 3 mazhab sebenarnya. Ada yang kata subutul liqa' macam Bukhari. Ada yang kata subutus sama'. Satu lagi pandangan Imam Muslim. Imam Muslim kata nak bagi sanad bersambung, dia ada 2 syarat. Al-mu'asarah ma'a bara'ah minat tadlis. 2 perawi itu hidup sezaman dan terlepas daripada tadlis. Imam Muslim kata memadai. Imam Muslim kata memadai. Jadi bila kita tengok-tengok, pandangan ni adalah pandangan yang konvensional. Pandangan yang seolah-olah macam diterima sebagai musallamat. Tapi waktu saya belajar dulu, kami masa dekat Jordan dulu, setiap minggu pensyarah akan bagi kerja. Antara subjek yang kami kena ambil ialah Al-Ahadis Al-Muntaqadah fi Sahihain. Hadis-hadis yang dikritik dalam Bukhari Muslim. Saya masa tu baru sampai, 2011, baru sampai kat Jordan masa tu. Tengok subjek tu turun. Oh, ini menarik ni. Kita pun daftar. Daftar subjek tu. Dalam kepala saya, bila kata Ahadis Muntaqadah fi Sahihain, kita dah bayang bincang tentang hadis-hadis yang dikritik oleh liberal, hadis-hadis yang dikritik oleh golongan modernis, hadis-hadis yang dikritik oleh orientalist, kan? Kita tak bayang macam itulah hadis-hadis yang dikritik dalam Bukhari Muslim. Rupanya 10 minggu yang pertama kami tak belajar pun benda tu. Kami belajar apa? Kami belajar Ahadis Al-Muntaqadah fi Sahihain yang dikritik oleh Daraqutni dalam kitab dia Tatabbu'. Dalam banyak-banyak hadis yang dikritik dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman bin Affan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis itu disebutkan Nabi kata khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajarkan Quran, mempelajari Quran dan mengajar Quran. Hadis ni dikritik. Sebab apa dikritik? Sebab Abu Abdurrahman As-Sulami tidak ada bukti dia pernah berjumpa dengan Osman. Tak ada bukti dia pernah jumpa. Ketika mana Ibn Hajar nak defend hadis ni, Ibn Hajar kata, tak mustahil mereka bertemu sebab dua-duanya hidup sezaman. Masa tu terus masuk dalam kepala saya. Ni bukan mazhab Bukhari. Hidup sezaman, mazhab Bukhari ke bukan? Dan kalau bukan mazhab Bukhari, macam mana boleh masuk dalam Sahih Bukhari? Kita pun kaji lagi. Rupanya di sana ada beberapa bukti yang menunjukkan sebenarnya Bukhari punya mazhab sama macam Muslim punya mazhab. Sama je, tak ada beza pun. Tengok contoh. Hadis daripada Urwah bin Zubair, daripada Ummi Salamah. Ya. Yang mana Nabi SAW pernah sebut pada Ummu Salamah, "Idza uqimat salatu subhi fatufi ala ba'irik wan nasu yusallun." Apabila telah diiqamahkan salat subuh, apabila telah didirikan salat subuh, maka bertawaflah kamu. Lepas pada salat tu kamu tawaf di atas unta kamu. Sedang di apa? Iza uqimat, bila diiqamahkan, betul diiqamah, tawaf di atas ba'irik
wan nasu yusallun. Waktu tu manusia sedang bersolat. Daraqutni dalam tatabuk kata apa? Wa qala hadza mursal. Daraqutni kritik hadis ni dalam Sahih Bukhari. Dia kata hadis ni terputus sanad. Kerana di sana ada riwayat lain bagi hadis yang sama. Urwah riwayat daripada Zainab binti Abi Salamah daripada Ummu Salamah. Ini membuktikan Urwah tak dengar daripada Ummu Salamah. Sebab dalam sanad yang lain ada nama Zainab kat tengah-tengah. Tahawi juga menyebutkan benda yang hampir sama. Dia kata Urwah la na'lam lahu sama'an min Ummi Salamah. Urwah ni kami tak tahu dia dengar ke tidak daripada Ummu Salamah. Tengok kata Ibn Hajar. Waktu dia defend hadis dalam Sahih Bukhari, Ibn Hajar kata apa? Ma'a anna sama'a Urwah min Ummi Salamah laisa bimustab'ad. Dia kata Urwah mendengar daripada Ummu Salamah ni bukan satu benda yang jauh pun, bukan satu benda yang mustahil pun. Sebab kedua-duanya hidup di tempat yang sama, di negeri yang sama. Sebab tu dia kata wa sama'u Urwata min Ummi Salamah mungkin fa innahu adraka min hayatiha nayifan wa 30 sana wa huwa ma'aha fi baladin wahid. Dia kata Urwah mendengar daripada Ummi Salamah ni mungkin benda yang mungkin saja boleh berlaku. Fa innahu adraka min hayatiha, kerana Urwah pernah hidup dengan Ummu Salamah lebih daripada 30 tahun di tempat yang sama, di negeri yang sama. Ini mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Ini mazhab Muslim. Tapi hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Jadi sebab itu terputus ataupun tidak sanad ni sebenarnya mazhab muhaddisin sama, iaitu muasarah, hidup sezaman. Yang kedua, mereka bukan mudallis. Yang ketiga, tidak ada bukti yang memang mereka tak dengar sesama sendiri. Jadi macam mana kita nak tentukan? Yang ni kena buka kitab-kitab ilal lah. Kita akan tengok satu persatu. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya status hadis, saya lambat jawab. Lepas tu dia marah kat saya, ustaz sombong. Saya tanya soalan pun tak nak jawab. Sebab nak nilai sesebuah hadis kadang-kadang memerlukan masa yang panjang. Nak kenal perawi satu hal, nak tengok dia dengar ataupun tidak satu hal. Okey? Baik. Kemudian di antara karinah tak dengar. Contohnya macam kita tak kenal perawi itu siapa. Ini saya ada banyak buat contoh lah. Kemudian jauhnya negeri. Bukan bu'dul buldan ni, bu'dul buldain. Jauhnya dua negeri. Contohnya macam seorang duduk di Yaman, seorang lagi duduk di Andalus. Dan tak ada bukti pun yang di Andalus tu pergi ke Yaman ataupun yang Yaman tu pergi ke Andalus. Jauh sangat. Contohnya macam Imam Syafi'i sebut, la na'lam Abdurrahman bin Abi Layla ra'a Bilalan qat wa Abdurrahman bil Kufah wa Bilal bi Syam. Imam Syafi'i kata kami tak tahu pun Abdurrahman bin Abi Layla ni pernah bertemu Bilal ataupun tidak. Kerana Abdurrahman dekat Kufah, Iraq, manakala Bilal dekat Syam, jauh. Ini di antara buktilah. Dan juga perawi itu terlalu kecil nak dibandingkan dengan orang yang namanya ada dalam sanad di atas dia. Sebab itu ulama-ulama hadis dulu macam Ali bin Madini disebut. Dia kata apa? Ketika bincang tentang riwayah Najiyah Ibn Khufaf daripada Ammar bin Yasir, dia kata lam yasma'uhu indi min Ammar lianna Najiyah hadha laqiyahu Yunus bin Abi Ishaq wa laysa hadha bil qadim. Dia kata aku rasa Najiyah ni tak dengar daripada Ammar. Sebab apa? Sebab dia kata dia ni bukan, umur dia tak begitu tua sangat. Kecil sangat. Kau nak dengar pun. Okey. Last. Masa dah habis. Tadlis. Tadi saya sebut tentang tadlis. Macam mana nak menentukan sanad bersambung, dia kata dia mesti sezaman dan bukan mudallis. Mudallis ni apa? Mudallis ada 3. Satu mudallis, tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh ni dia menamakan syekh dia dengan nama yang syekh dia tak masyhur dengan nama tu. Contoh macam saya ada satu nama masyhur. Anak murid saya belajar dengan saya, budak-budak Kuwait belajar dengan saya. Balik kampung Selangor, dia nak mengajar pula pada
anak murid dia. Dia pun tengok, aku ni kalau kat Selangor ni sebut nama Rora ni tak boleh lah. Nanti orang tak boleh terima pula. Dia kata, saya mendengar daripada guru saya yang bernama Abu Muaz. Abu Muaz Al-Barlisi contohnya kan. Orang berkata, guru dia bagus nama. Padahal akulah tu. Tapi dia bagi nama dengan nama yang tak masyhur. Itu dipanggil tadlis syuyukh. Kita tak nak bahas bab ni sebab bab ni dia tak ada kaitan sangat dengan sanad bersambung ataupun tidak, cuma disembunyikan nama. Kemudian kita ada tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah ni dia punya definisi adalah innal mudallis tadlis taswiyah yusqitu rawiyan dha'ifan baina thiqatain hatta yadhhar al-isnad saliman min ad-dha'af. Dia menggugurkan seorang perawi yang berada di antara dua perawi yang dhaif, laqiya ahaduhum al-akhar. Saya riwayat sebuah hadis daripada guru saya. Guru saya okey. Guru saya punya guru riwayat daripada perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif riwayat daripada guru dia. Saya pun tengok, saya kata, ada pula dhaif tengah-tengah ni. Orang nombor 4 dalam sanad dhaif. Saya tengok orang nombor 2, guru saya, dengan orang nombor 5 pernah bertemu dalam hadis lain. Jadi saya kata, ni bagus ni. Saya gugurkan nama perawi dhaif tu, saya bagi cantik sanad tu. Jadi orang tengok macam hadis tu sahih. Itu tadlis taswiyah. Syarru anwa'i tadlis. Ini seburuk-buruk jenis tadlis. Sebab disembunyikan. Dan ulama hadis dapat kesan. Siapa yang selalu buat benda ni? Baqi ibn al-Walid, Walid bin Muslim. Dua ni masyhur buat tadlis taswiyah. Sebab itu ulama letak syarat. Kalau ada perawi yang mudallis tadlis taswiyah, bermula daripada nama dia sehingga ke hujung sanad, perlu ada tasrih bis sama'. Perlu ada orang ni jelaskan betul-betul dia dengar pada orang ni, jelaskan betul-betul dia dengar supaya hatta tantafi'a illatu tadlis, sehingga ternafinya penyakit tadlis tu. Takut ada perawi yang disembunyikan. Kalau semata-mata sebut an daripada, takut ada perawi yang disembunyikan. Sebab daripada ni dia tak jelas dengar. Dia tak nyatakan dia dengar betul-betul. Takut ada perawi yang di bawah tu buang nama perawi yang di tengah-tengah sanad. Dan yang paling masyhur ni kurang sikit berlaku. Ada tapi kurang. Yang paling banyak berlaku ialah tadlis isnad lah. Apa dia tadlis isnad? Tadlis isnad ni dia meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tak dengar seolah-olah macam dia dengar. Faham? Saya ulang lagi sekali. Dia meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tak dengar seolah-olah macam dia dengar. Faham? Macam faham. Lagi saya suruh syarah lagi. Jawab Ustaz, dengar ke tak dengar sebenarnya ni? Dia riwayatkan sesuatu daripada orang yang dia pernah dengar. Contohnya, saya pernah dengar daripada guru saya. Saya pernah dengar hadis daripada dia. Cuma kali ni saya riwayat daripada dia benda yang saya tak dengar. Sebelum ni pernah dengar. Tapi yang tu tak dengar. Saya dengar kuliah hadis, memang tu guru saya. Contohlah Syekh Syuaib Arnaud rahimahullah. Setiap hari Jumaat dia buat kelas hadis. Saya dengar hadis daripada dia. Cuma satu minggu tu saya absent. Satu minggu tu saya tak pergi sebab ada urusan lain. Syekh tetap buat kelas. Ada 10 hadis dia baca masa tu. Saya terlepas. Lepas tu saya jumpa dengan anak murid yang lain. Kau pergi minggu lepas hari Jumaat? Pergi? Syekh baca hadis apa? Ada 10 hadis dia baca macam biasa. Kau baca kat aku? Dia pun baca. Patutnya masa saya riwayat hadis tu pada anak murid saya kena kata daripada Syuaib Arnaud ataupun daripada kawan saya? Daripada kawan saya, daripada Syuaib. Betul? Tapi saya kata, saya nak riwayat daripada kawan saya ni, dia ni muda lagi daripada saya. Malu nak riwayat daripada orang muda ni. Saya sembunyikan nama dia. Saya kata, an Syuaib al-Arnaud. Daripada. Saya tipu tak? Saya tipu tak tipu? Mana ada tipu? Memang hadis tu daripada Syuaib. Kalau saya kata saya dengar hadis tu daripada Syuaib, saya tipu. Tapi saya tak tipu, saya kata daripada. Macam guna helah sikit lah.
Maka perbuatan ni dipanggil tadlis. Ulama hadis dapat kesan. Sebab itu mereka kata mudallis kalau gunaan mesti kita cari sanad lain yang dia kata dia dengar. Hadis yang sama. Kalau tak ada, sanad terputus. Boleh? Itulah lebih kurang. Sebenarnya banyak lagi. Tapi masa tak cukup. Sebab saya ada cerita pasal ta'arud wasl wal irsal, ta'arud waqaf, wal rafa' luzum tariq, macam-macam lagi. Tapi tak sempat. InsyaAllah kita buat seminar 2.0. Cerita pasal sanad saja insya-Allah. Tapi itu saya nak bagi satu gambaran, bila bahas tentang sanad, ulama-ulama hadis dia lebih fokus kepada sanad bersambung atau tidak. Macam mana nak menentukan sanad ni bersambung? Kadang-kadang ada perawi riwayat dengan cara betul-betul daripada Nabi. Tiba-tiba ramai perawi lain riwayat hadis ni daripada tabi'in daripada Nabi, hadis yang sama. Kita sebagai pengkaji hadis, nak kata hadis ni sahih ke tidak? Hadis yang sama. Baca dalam kitab ni, daripada fulan, contohlah, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Tiba-tiba satu kitab yang lain dia kata, daripada Abu Salamah, daripada Nabi. Hadis sama. Nak kata sahih ke tidak? Satu buh nama Abu Hurairah, satu tak buh nama Abu Hurairah. Nak kata sahih ke tidak? Orang fiqh akan buat kesimpulan mudah. Seperti mana Khatib Baghdadi kata, ziyadatu siqah maqbulah. Selagi mana yang menambah nama Abu Hurairah tu siqah, kita terima hadis ni sahih. Tapi orang yang mengaji hadis, yang mengaji ilal, dia tak buat keputusan macam tu. Dia akan tengok riwayatul ahfaz wal qara'in. Dia akan tengok qarinah-qarinah. Mana satu yang betul? Tengok yang paling kuat. Tengok ashab. Buka syarah ilal Tirmizi. Tengok ashab. Kalau riwayat ni Abu Ishaq yang bawa, siapa anak-anak murid kanan Abu Ishaq? Kalau riwayat ni Syu'bah yang bawa, tengok riwayat Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ni Gundar, anak murid dia yang paling kanan. Tengok dia punya riwayat macam mana. Kerana bagi mereka, bagi ulama-ulama hadis, riwayatul ashab ialah riwayat yang menjadi pemutus. Kerana mereka melazimi guru mereka. Kerana kadang-kadang perawi-perawi ni, ada yang riwayah alal waham. Dia tak apa ingat. Dia kata ini kot. Abu Salamah biasa daripada Abu Hurairah. So dia bawa riwayat tu secara sulukul jadah. Dia ikut jalan yang biasa. Sedangkan riwayat tu mursal sebenarnya. Maka sebab itu, nak kaji sanad bukan kerja yang mudah. Memerlukan malakah. Memerlukan masa. Perlu ittila'. Dia tengok sanad tu, ulama zaman dulu tengok sanad tu dia tahu. Bukan kerana dia ada ilham selak tirai. Tapi kerana syiddatul mumarasah, tulul mumarasah. Kerana dia tengok sanad banyak dah. Sekali tengok tahu dah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah lebih kurang daripada saya. Saya minta maaf, ambil masa yang lebih sikit. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.